Kemarin adun-adun Pakatan Harapan, termasuk saya, 7 orang kami telah membuat ketetapan konsensus di mana kami tidak dapat bersetuju kepada sebarang usaha untuk menggulingkan Ketua Menteri yang ada sekarang yang telah dipilih, telah mengangkat sumpah melalui proses yang betul selepas pilihan raya DUN Sabah pada tahun 2020. Dan beliau telah memimpin Sabah sudah 2 tahun lebih, dan kami berpandangan sebarang usaha untuk menggulingkan beliau pada masa ini merupakan satu tindakan pintu belakang, dan adun-adun Pakatan Harapan tidak dapat bersetuju dengan tindakan tersebut. Kami telah menyatakan pendirian kami sebelum ini supaya Yang Amat Berhormat Datuk Haji G selaku Ketua Menteri Sabah harus kekal menjadi Ketua Menteri sehingga penggal ini habis. Itu pendirian kami yang telah kita sampaikan kepada media, yang kemudiannya telah kita sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri pada malam tadi, dan kita telah mengudahkan juga satu majlis mesra dengan adun-adun daripada gabungan rakyat Sabah. Pada saya momentum pembangunan Sabah dan momentum pelaksanaan perjanjian Malaysia tidak boleh diganggu-gugat pada ketika ini. Kita tahu seperti mana dikatakan oleh Ketua Menteri, hasil negeri Sabah pada tahun lepas saja sudah 6 bilion lebih yang dijana, dan ini sesuatu yang baik diperlukan oleh rakyat untuk pembangunan dan juga untuk perkhidmatan kepada rakyat. Dalam masa yang sama seperti yang kita tahu, Kerajaan Persekutuan dalam beberapa sirih mesyuarat kabinet telah membincangkan secara serius agenda untuk melaksanakan sebahagian besar perjanjian Malaysia itu, dan kita sendiri telah mendengar pengumuman Perdana Menteri pada tahun lepas tentang kuasa kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk menguruskan tenaga dan gas, bekalan tenaga dan gas di Sabah, dan seterusnya. Beberapa hari yang lepas untuk Kerajaan Persekutuan mengiktiraf Jabatan Kerja Raya Sabah, dan juga bagi Kerajaan Sabah melaksanakan projek persekutuan bernilai 50 juta ke bawah. Ini sebahagian daripada perjanjian Malaysia yang kita bincang, kita persetujukan dan tunaikan, dan ada beberapa lagi agenda yang kita telah bincang, dan saya setiap kali perjanjian Malaysia ini dibincang di kabinet, saya mengambil bahagian di dalam perbincangan tersebut. Selain daripada rakan saya, Saudara Datuk Armizan Ali selaku Menteri Sabah dan Sarawak menyampaikan memorandum, dan saya ambil bahagian. Antaranya tentang formula kita untuk pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak. Mesti ada asas formula tersebut yang pada saya, yang telah saya sampaikan kepada kabinet, haruslah berasaskan kepada pungutan hasil persekutuan di Sabah. Ini telah dibincang dan akan terus dibincang dengan Kerajaan Sabah dan juga Kerajaan Sarawak. Jadi sebarang usaha untuk mengganggu momentum ini, pada saya akan merencatkan keinginan rakyat Sabah untuk melihat perjanjian Malaysia dan hak-hak kita dalam perlembagaan itu menjadi lambat, sebab setiap kali pertukaran kepimpinan, terutama Ketua Menteri ini, ada kesannya kepada usaha-usaha untuk kita melaksanakan perjanjian Malaysia dan hak-hak Sabah dalam perlembagaan persekutuan. Itu sebabnya saya selaku ahli jemaah Kabinet Persekutuan dan sebagai adun kedamaian bersama dengan adun-adun Pakatan Harapan yang lain di Sabah tidak dapat bersetuju kepada usaha untuk menggulingkan Ketua Menteri. Jadi ini pendirian pandangan kami yang telah kita sampaikan, dan saya berharap usaha itu dapat dihentikan. Kita fokus dulu untuk bantu rakyat, beri perkhidmatan kepada rakyat, bangunkan Sabah, dapatkan hak kita dalam perjanjian, dalam perlembagaan. Ada masanya untuk kita menukar pemimpin ini, bukan hanya tukar wakil rakyat, tukar ahli parlimen. Masa itu masa pada pilihan raya, bukan pertengahan penggal pada saya, dan inilah ketegasan saya, ketegasan kita sebagai satu blok Pakatan Harapan, dan ini yang telah kita sampaikan kepada rakyat melalui kenyataan media, dan saya ingin mengulangi lagi pendirian dan ketetapan kami itu, ketegasan kami.